أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. Jika mendengar, membaca dan menonton sahaja kisah kehidupan masyarakat di Yaman sudah cukup menyentuh perasaan. Apatah lagi jika berpeluang menjejakkan kaki ke sana. Perkongsian aktivis kemanusiaan Salwa Naidin di TikTok mampu membuatkan kita insaf dan bersyukur dengan kehidupan di Malaysia. Bukan sahaja serba kekurangan, mereka juga perlu sentiasa bersiap sedia untuk berdepan peperangan yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Ini cerita Salwa tentang pengalamannya berada di sana. Sangat-sangat tidak sangka, sangat-sangat teruja kan, bila kita berjumpa dengan anak-anak Yaman ni. Diorang ni bukan orang biasa-biasa kan, walaupun hidup dalam keadaan susah. Sebab tempat yang saya pergi tu, kalau tengok dalam TikTok saya tu kan, yang anak-anak baca surah-surah, diorang hafal benda tu, diorang hafal Al-Quran. Itu sebenarnya adalah kamp pelarian, dan kamp pelarian tu sebenarnya dia cuma depan hotel kami, sangat dekat dengan hotel kami. Kalau tengok dalam rakaman TikTok saya tu, itu kita pergi lawat kamp pelarian. So masa tu kita dibawa oleh seorang doktor. Dia orang ni bukan orang biasa-biasa kan. Dia adalah doktor, ada buat PhD, memang dia orang punya pelajaran tu memang sangat-sangat hebat lah. Tapi disebabkan keadaan negara dia orang tengah perang, dia orang terpaksa jadi orang pelarian. So jadi pelarian, dan diorang buat satu tempat memang kawasan pelarian diorang. Dan masa kami pergi camp tu memang semua orang-orang di situ adalah doktor, pensyarah, memang orang-orang hebat yang tinggal dekat situ. Camp yang kami lawat tu betul-betul depan hotel kami. Jadi waktu tu buat lawatan kan, tiba-tiba terjumpa dengan adik-adik tu yang dalam rakaman saya punya TikTok tu kan. Terjumpa dengan adik-adik situ, dan diorang ni memang sangat meraihkan tetamu. Sangat-sangat meraihkan tetamu. Lagilah kalau diorang tahu kita daripada Malaysia. Diorang sangat excited bila tahu kita daripada Malaysia. Mungkin sebab diorang tahu Malaysia ni banyak bantu. Kan orang-orang Malaysia ni adalah orang-orang yang baik, banyak bantu. Kalau macam kita kan banyak buat projek dekat Syria kan. Ramai kan orang Malaysia, NGO Malaysia datang pergi Syria. Syria dia senang masuk. Tapi Yaman ni dia bukan senang masuk. Diorang tahu memang orang-orang Malaysia ni adalah orang yang suka membantu. Dan lagi satu, bila kita cakap dengan orang Yaman ni, Ana min Malaysia, saya daripada Malaysia. Diorang akan cakap, oh Dr. Mahathir. Diorang akan cakap Dr. Mahathir. So diorang sangat kagumi sosok pribadi Dr. Mahathir tu. Jadi masa tu memang jumpa dengan budak-budak tu, diorang sangat excited, diorang sangat happy. Dan secara spontan saya tanya, kamu hafal Al-Quran? Bolehlah cakap sikit bahasa Arab. Saya belajar Arab waktu dekat Yaman tu. Sebenarnya tak boleh cakap Arab, belajar basic-basic macam tu. So tanya, kamu hafal Al-Quran? Lepas tu diorang excited untuk masing-masing. Okay, siapa dulu yang baca Al-Quran? Masing-masing excited. Okay, saya kan. Diorang cakap anak. Sampai saya pun okay semua. Macam kita pun excited dengan diorang. So macam tu lah keadaannya kan. Diorang excited baca Al-Quran tu diorang hafal. Dan sebenarnya sebelum saya temu pual adik-adik tu, dan sebelum saya tanya diorang hafal Al-Quran ataupun tidak kan, kami ada lalu satu rumah. Waktu tu saya terkejut sebab bila saya lalu nampak satu orang pakcik ni. Pakcik ni dia tengah buka Al-Quran, dan depan dia tu ada anak kecil. Anak kecil tu tengah hafal Al-Quran. Nampak kejadian tu berlaku dekat camp tu, camp pelarian. So saya pun macam, wow, Masya Allah, diorang ni hafal Al-Quran di mana-mana. Di mana-mana, dan tidak kira masa. Maksudnya Al-Quran tu memang dalam hati diorang lah. So Salwa boleh kongsikanlah juga dengan kita apa cabaran-cabaran yang berlaku sepanjang misi kemanusiaan dekat Yaman tu. Cabaran banyak. Daripada Malaysia panas, pergi Mesir sejuk, dan pergi Yaman pula mula-mula sangka kan memang sejuk. Rupa-rupanya di situ cuaca sangat-sangat panas. Dia mungkin ada kawasan yang sejuk, tapi tempat yang kami pergi buat misi tu kawasan panas kering. Yang kedua, keadaan di Yaman, tempat yang kami pergi tu, first kita sampai situ, kita akan culture shock. Kenapa culture shock? Sebab semua orang pegang senapang. Maksudnya semua orang pegang senjata. Tapi kita nampak dia orang pegang senjata. Tapi secara personal saya tidak rasa takut pun.
Tiada rasa perasaan takut, tapi kita sangat-sangat bangga. Sebab apa? Sebab kenapa diorang pegang senjata itu sebenarnya adalah diorang bersedia untuk perang, mempertahankan diri. Semua, daripada anak kecil, lelaki lah biasanya, lelaki, remaja, orang besar, semua pegang senapang. Masa tu memang tanya, kenapa diorang semua pegang senapang kan? Rupa-rupanya diorang mempertahankan diri. Diorang bersiap sedia untuk mempertahankan diri sebab bila-bila masa perang boleh berlaku. So senapang ni, dia macam kalau kita handphone kan, kat Malaysia kita pegang handphone, dia macam handphone. Diorang di situ, handphone diorang adalah senapang. Semua orang pegang senapang. Ya, jadi kita macam agak culture shock waktu tu. Kita rasa macam wow, diorang ni sangat-sangat prepare. Dan benda tu kalau kita bezakan dengan Malaysia boleh hidup dalam keadaan tenang kan. Pergi shopping dalam keadaan tenang. Kali pergi shopping mall tengok orang bawa senapang. Benda tu biasa. Saya share sikit lah pengalaman waktu kami dekat Ma'arif tu. Waktu petang kami baru selesai misi. Waktu petang jam 6, di situ dia maghrib awal. Maghrib jam 5.30 maghrib. So kita balik hotel. Biasanya kebiasaan kami akan balik hotel dan kami akan stay dekat lobby. Kenapa stay dekat lobby? Sebab kita connect wifi. Walaupun ada wifi tapi wifi dia sangat-sangat slow. Sebab dia cuma boleh support 2GB, sangat-sangat slow. So waktu tu tengah struggle untuk connect wifi, tiba-tiba kita dengar ada bunyi bom. 2 kali bunyi bom, sangat dekat dengan hotel kami. Dan masa tu kami keluar kan, masa tu terkejut agak berdebah juga. Pas kita keluar daripada hotel, tengok keadaan, orang sekitar dekat hotel pun keluar juga. Dia orang pergi tengok okey apa yang berlaku kan. Tapi bila tengok keadaan okey, agak tenang kan, keadaan agak tenang. So dan pakcik Arab dekat situ pun dia bagi tahu okey tidak masalah. Dia orang tidak masalah sebab dia orang sudah biasa dengan keadaan tu, dengar bunyi bom apa semua. So kami pun okey, keadaan tenang, kita masuk semula hotel, pergi solat maghrib apa semua kan. So masa saya keluar lepas solat maghrib tu, keluar daripada bilik, masa tu memang dengar orang tengah melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu tu dalam fikiran saya ingat okey mungkin masuk waktu isyak. Tapi masa tengok jam tu mustahil masuk waktu isyak masa ni. Sebab belum masuk lagi waktu isyak kan. So dengar laungan Allahu Akbar, Allahu Akbar banyak kali kan. So kita abaikan, mungkin dia orang tengah berzikir ke apa semua kan. Rupa-rupanya esok hari kita dapat berita ada kawasan dibom. Kawasan tu lebih kurang 2 km daripada hotel kami. Ini hotel yang kedua kami sebenarnya. Hotel first kami, kalau ikutkan hotel yang first kami tu jarak lebih kurang dalam 800 meter. Kawasan tu dibom. Tapi kami terpaksa pindah ke hotel yang kedua sebab hotel yang pertama ni dia ada problem sikit. Pagi tu kami buat misi, kami sempat lalu kawasan yang kena bom tu. Memang dia ada 5 orang syahid. 5 orang-orang awam yang syahid waktu tu. Dan ada beberapa orang yang cedera, cuma saya tidak pasti berapa orang yang cedera. Macam itulah keadaan dia orang dengar bom kan. Masa kami pergi hantar bantuan dekat kamp pelarian. Dekat kamp pelarian, waktu tu dia ada kamp tu memang kawasan yang tidak ada pokok sama sekali, panas kering, yang ada cuma batu. Okay, jadi buat semua rakyat Malaysia di luar sana kan, bagi siapa-siapa yang berkemampuan kan, mungkin kita tidak boleh datang ke situ. Kita tidak boleh menjejakkan kaki ke Yaman untuk bertemu sendiri dengan mereka yang memerlukan saudara se-Islam kita di situ. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh bantu, mungkin kalau ada yang diberi kelebihan, ada rezeki lebih sikit kan. Jadi rezeki yang kita ada lebih sikit tu sebaiknya kita kongsikan dengan mereka yang memerlukan di luar sana. Terutamanya saudara-saudara kita yang tengah mengalami krisis perang di negara-negara luar.